Hai, saya Cikgu Lee. Baik, mari kita teruskan dengan kertas 2 bahagian A, soalan 1. Terdapat dua eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kita cuba bandingkan dua eksperimen ini. Apakah perbezaan eksperimen ini? Satu guna ketolan, satu guna sebuk. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam soalan ini? Betul, satu ketolan, satu sebuk. Jadi, faktor dia adalah saiz mama. Jadi, kalau sebuk, maka saiz dia adalah lebih kecil. Okey, ini konsep asas yang mesti dikuasai oleh pelajar. Dapat membezakan antara ketolan dengan sebuk. Sebuk mempunyai saiz yang lebih kecil. Okey, anda diberikan radas seperti berikut. Kamu dikendaki melukis gambar. Okey, ini adalah gambar dia. Okey, contoh kita ada guna kelalangkun. Okey, gabus ini selalu belajar buat salah. Nanti dalam kelas pelajar cuba lukis, cikgu akan semak. Lepas tu disalurkan, ini jangan lebih atas daripada paras air. Jangan lupa label air, label asid hidroklorik, label mama. Dan mama kena dihitamkan kerana dia adalah pepejal. Soalan B, tuliskan bersamaan kimia yang seimbang. Jadi asid hidroklorik, formula dia HCl, mama adalah kalsium karbonat, formula dia CaCO3. Okey, baik. Ca berkahwin dengan Cl, dia dapat CaCl. Jangan tulis CaCl. Pelajar, ini kesilapan yang selalu dibuat oleh pelajar. Ca2+, Cl negatif. Jadi ini CaCl2. Kemudian CO3, ini sifat kimia asid. Kalau CO3, dia mesti menghasilkan gas CO2. Kemudian air dihasilkan. Lepas itu, ini satu markah saja. Satu lagi markah kena seimbangkan. H ada 2, H ada 1 saja, maka letak 2 untuk seimbangkan. Cl2, Cl2. Jadi, persamaan kimia ini adalah seimbang. Dapat 2 markah. Raja menunjukkan graf jisim mama melawan massa bagi eksperimen 1. Jadi, jisim mama melawan massa jisim mama. Jadi, mama merupakan bahan tindak balas. Jadi, ingat, cikgu pernah bagi tahu, kalau bahan tindak balas, dia mesti berkurang. Dan kalau hasil dia bertambah. Okay, jadi jisim mama dia akan berkurang. Okay, jadi graf ini dia tidak sampai kosong. Ini menunjukkan bahawa mama digunakan diguna secara berlebihan. Jadi mama yang digunakan adalah berlebihan. Jadi dia tak akan diguna sampai habis. Maka dia tak akan sampai sifar. Jadi akhir eksperimen dia tinggal lagi. Mama yang tinggal adalah 1.5 lagi. Jisim, minta maaf, kesalahan. Jisim sepatutnya gram. Soalan 1, C1. Mengapakah lengkuk bagi graf kekal mendata selepas T1 saat? Okey, jawapannya kerana asid hidroklorik telah bertindak balas dengan lengkap. Okey, jadi di sini jisim mama ataupun mama adalah digunakan dalam berlebihan. Maka asid hidroklorik dia telah bertindak balas dengan lengkap oleh mama. Jadi kalau kita dikehendaki untuk melakarkan graf kepekatan asid melawan massa, jadi kita akan dapat graf seperti ini. Asid ini akan diguna sampai habis sifar, lengkap. Jadi dia akan sampai kosong. Kenapa? Kerana asid hidroklorik yang digunakan bukan dalam berlebihan. Dia akan habis bertindak balas lengkap oleh jisim dia. Boleh faham? Jadi di sini untuk bahan tindak balas terdapat dua jenis graf. Satu yang digunakan, yang diberi dalam berlebihan, jadi dia tidak akan sampai sifar. Satu lagi, dia tidak nyatakan bahawa bahan ini adalah berlebihan, jadi dia akan diguna sampai habis, iaitu sampai kosong di sini. Okey, kalau dikehendaki untuk melakarkan graf untuk kepekatan asid. Okey, jadi untuk soalan ini jawapannya asid hidroklorik telah bertindak balas dengan lengkap. Okey, soalan seterusnya. Tentukan jisim mama yang tidak bertindak balas dalam eksperimen. Okey, jadi jawapannya 1.5. Di sini telah ditunjukkan 1.5 tidak bertindak balas lengkap. Hitungkan jisim mama yang telah bertindak balas dalam eksperimen ini. Jadi senang saja.
jisim awal, jisim yang sebelum mula tindak balas, tolak dengan jisim mama yang tertinggal, maka kita dapat jawapan 2.5 gram. Lakarkan graf bagi eksperimen 2. Kita tahu bahawa eksperimen 2 dia gunakan sebuk, jadi kadar tindak balas dia lebih tinggi. Jadi ini adalah lengkuk bagi eksperimen 2. Kecerunan dia adalah lebih cerun. Okey. Ini kecerunan dia adalah lebih cerun. Maka ini adalah lengkuk untuk eksperimen 2. Okey, kemudian terangkan jawapan kamu. Okey, jom. Saiz sebuk mama yang digunakan dalam eksperimen 2, jadi sebuk saiz dia adalah lebih kecil berbanding dengan eksperimen 1. Jadi dalam eksperimen 2, kalau saiz dia lebih kecil, jadi jumlah luas permukaan mama yang terdedah adalah lebih besar. Akhirnya frekuensi berlangkaran antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Ingatlah penting ion hidrogen. Kita gunakan asid tapi jangan tulis asid. Tulis ion hidrogen adalah lebih tinggi dalam eksperimen 2 berbanding dengan eksperimen 1. Baik, itu saja untuk soalan 1. Kita teruskan dengan soalan 2 dalam video kedua.